Sempena cuti sekolah dan Tahun Baharu Cina, 2 juta kenderaan dijangka masuk ke Melaka. Perinciannya bersama Nur Amalina Abdul Halim di Bandar Hilir. Amalina, silakan dengan perinciannya. Baik, saya kini berada di tengah-tengah Bandar Hilir Melaka yang mana ini merupakan salah satu lokasi tumpuan apatah lagi sempena dengan musim cuti perayaan Tahun Baharu Cina, musim cuti sekolah dan juga sempena dengan Tahun Melawat Melaka 2024. Dan petang ini bersama dengan saya untuk kita mengetahui lagi dengan lebih lanjut mengenai dengan keselamatan pengunjung dan pelak ini bersama dengan saya adalah Ketua Bahagian Siasatan Trafik Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah iaitu Tuan ASP Ahmad Faizal. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton RTM bagaimana agaknya keadaan lalu lintas ini. Ada orang yang kena. Kita musim sekolah seperti hari keluarga dia, so mereka beramai-ramai membawa keluarga lah keluar untuk melihat bangga bersejarah ni di Bandar Hilir, dan saya estimate lebih kurang 10 ke 15 ribu orang pengunjung yang hadir pada sesuatu masa lah. Jadi berapa ramai agaknya anggota trafik ditempatkan terutama di kawasan Tumpang Pelancong seperti di Bandar Hilir? Untuk sesuatu masa saya menempatkan 15 orang anggota trafik dan 1 pegawai, dan mereka ini mobile lah daripada masa ke semasa sekiranya ada kawasan-kawasan ataupun point duty yang rasanya dia tu sesak, jadi kita akan respon dengan segera lah. Untuk pada hari ini saya rasa keadaan terkawal di mana skala 2 dan 3 kenderaan keluar dan masuk. Jadi nasihat Tuan jugalah kepada pengunjung waktu kita ialah kawasan ini sangat sesak dan juga menjadi tumpuan. Nasihat Tuan sendiri kepada pengunjung supaya sentiasa mengikut arahan yang kita. Nasihat saya kepada pengunjung yang ingin datang ke Melaka, rancang perjalanan anda terdahulu, rujuk kepada Google Map mana jalan-jalan yang telah disesangkan, jalan-jalan yang telah ditutup, di mana Bandar Hilir adalah kawasan free zone. Jadi saya berharap supaya sekiranya anda telah merancang perjalanan sekiranya datang ke Melaka, dan semuanya akan berjalan dengan baiklah. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian itu. Baik, saya kira sampai di sini dahulu langsung bersama saya Nur Amalina Abdul Halim, Ketua Penerbitan dari Bandar Hilir Melaka. Kembali semula bersama Rakan Sikas untuk perkembangan lain dalam berita wilayah. Silakan. Amalina, terima kasih atas perincian itu. 154 kes pembakaran terbuka direkodkan di Johor sepanjang Januari hingga 7 Februari lalu. Kes tertinggi direkodkan di Ibu Negeri dengan 68 kes. Perinciannya bersama Nur Iliana Khalid. Ya, kebanyakan kes berlaku di kawasan Belukar, Lalang dan Kebun. Bagaimanapun, kesemua kes berkenaan tidak termasuk kebakaran sampah. Juruseturu peladang dan petani di negeri ini diingatkan agar kurangkan aktiviti pembakaran terbuka, terutama semasa cuaca panas ketika ini. Ia bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini sekaligus melindungi keselamatan dan kesihatan masyarakat. Itu nasihat kita, sebab kita dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi bahawa El Nino ni yang dah bermula daripada hujung tahun lepas dan dijangkakan akan tamatlah pada bulan April. So tempoh masa ni agak kritikal, yang mana hujan yang turun akan berkurangan lah. Berkurangan. Jadi risiko kawalan di luar kawalan kebakaran tu boleh berlaku. Pihaknya dalam kesiapsiagaan penuh untuk tangani sebarang kes pada musim kemarau termasuk kebakaran. Segera hubungi JBPM jika berlaku insiden berkaitan. Flat jasa di Taman Mutiara-Rini Johor Bahru jadi lokasi terbaru pelaksanaan projek sistem pintar hidroponik anjuran Universiti Teknologi Malaysia UTM. Ini membabitkan pembinaan sebuah kawasan penanaman beberapa jenis sayuran guna sistem hidroponik.
Kawasan itu mampu tempatkan lebih 1,000 tanaman sayuran dengan jangkaan 25 hingga 40% hasil bagi setiap tuaian. Ia dapat dimanfaatkan komuniti setempat untuk kegunaan sendiri atau dijual bagi jana pendapatan. Kebanyakan tanaman adalah jenis sayur-sayuran yang mengambil masa di antara 30 hingga 35 hari. Dia bermula daripada proses penyemaian biji benih yang mengambil masa dari 0 hingga 5 hari. Kemudian dipindahkan kepada rumah benih dalam tempoh 6 hingga 14 hari sebelum kita pindahkan ke dalam rumah tanaman. Masa matang untuk mengambil tumbuhan tersebut 30 hari kita dah boleh untuk penuaian. Sistem tanaman hidroponik itu dilengkapi sumber tenaga solar dan kawalan internet kebendaan IoT. Ia dapat kurangkan jejak karbon dan tidak mencemarkan alam sekitar. Tujuan utama kami memilih untuk memasang solar panel di rumah hidroponik ini ialah yang pertama, kami ingin mengurangkan bebanan penduduk untuk membayar bil elektrik yang mana sistem solar ialah percuma. Yang kedua ialah lokasi rumah hidroponik ini sendiri di kawasan yang lapang dan terdedah kepada cahaya matahari. So ia sangat sesuai untuk pemasangan solar panel di sini. Komuniti setempat telah diberi maklumat dan latihan mengenai sistem tanaman hidroponik. Ia termasuk kaedah menguruskannya dengan efektif dan sistematik bagi memastikan tuai yang berkualiti dapat dihasilkan. Mempamerkan koleksi tanglung bertemakan Jurassic World. Itu tarikan yang ada di Kompleks Fort Guangshan FGS Singmasi Taman Sutera Utama Johor Bahru. Ia diadakan khusus sempena Tahun Baharu Cina. Pengunjung akan terpukau menyaksikan keindahan bangunan yang dihias dengan kira-kira 500 tanglung naga. Turut mencuri tumpuan 7 tanglung dinosaur dan sebuah replika guna berapi setinggi lebih 9 meter. Ada golongan yang lebih, ada yang suka naga, yang tak semestinya semua orang suka naga. Tapi naga itu dia kelebihan dia atau dia lebih berkait dengan dewa dan dewa-dewa Cina, agama Cina. Sebab itu ramai orang kaum Cina suka tahun naga. Kira-kira RM80,000 diperuntukkan untuk dekorasi unik dan berwarna-warni itu. Proses penghasilannya rumit, melibatkan pembuat yang pakar dan berpengalaman. Jadi kita untuk design ni kita come out dulu dia punya design dulu. Dia punya bentuk dia, come out dia punya design dulu. Lepas tu kita come out design dulu, lepas tu kita kasih tu tukang besi buat dia punya rangka dulu. Rangka ini dalam dia semua rangka besi. Buat rangka besi dulu. So siap rangka besi, kita masukkan lampu mentor semua kat dalam tu. Lampu siap semua. Lagi itu wire-wire dia semua sudah siap. Tu sampai next step tu untuk buat dia punya kain. Tanpa kain-kain dia. Pameran berlangsung hingga 24 Februari ini. Sekian paparan dari Johor. Selamat Tahun Baharu Cina. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Ilyana, terima kasih atas perincian itu. Johor sedia memberikan sokongan penuh terhadap usaha mencalonkan budaya Jingge masyarakat kaum Tionghoa di negara ini sebagai warisan dunia UNESCO. Kerajaan negeri akan membantu merealisasikan hasrat dikemukakan Persatuan Tionghoa Johor Bahru itu. Presiden Persatuan Tionghoa Johor Bahru, Ho So Tong berkata, pengumuman yang dibuat Menteri Besar Datuk On Hafiz Kazi itu sekaligus membawa berita gembira bersempena perayaan Tahun Baru Cina hari ini.
Kita apply dah lama, sangat kurang lebih daripada 5 tahun. Tapi sebab masa itu MCO kan, jadi tak jalan lah. Jadi dalam 2 bulan ni sampai ni Minister Pelancongan baru kan, Teo lah. Jadi dia agresif lah. Jadi sekarang itu hari kita pergi KL dah dapat interview dengan buat tu presentation. Jadi dia orang puas hati lah. Jadi kita tunggu dia itu hantar pada itu UNESCO sana. Komitmen kerajaan negeri diyakini mencerahkan lagi peluang untuk meraih pengiktirafan antarabangsa berkenaan. Di Seremban, sambutan Tahun Baharu Cina dimeriahkan dengan aktiviti menziarah tokong dan upacara sembahyang hari ini. Teheng Ten Zikhun antara yang menjadi tumpuan. Tokong berusia 161 tahun itu turut menjadi lokasi kunjungan pelancong dalam dan luar negara. Yang menarik di tempat ni, ini bukit lah. Dia itu pokok, lagi pun dia nampak apa yang patu. Pokok patu dengan bukit itu jadikan satu menarik pelawak. Lagipun tadi sini boleh nampak pandas lambat. Boleh nampak dia jauh lah. Tokong dengan 216 anak tangga ini dihiasi lebih 4,000 lampu tanglong serta mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU. Sembahyang lah. Tapi kita mau sembahyang kita nak sehat lah. Yang mustahak. Lagi kita mau tengok ini kawasan pun elok juga. Sebab ini biasanya tak ada, hanya hari raya yang dia decoration bagus. Especially we came to this temple is because of the Centipede Temple. It is actually prosperous that we just wanted to come and see what are the good thing about this temple.